Tak perangai dia ni. Lepas tu Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala tak bagi rezeki tu, okay, memang tahu dah, memang nak tunjuk ke orang. Lepas tu Allah Ta'ala tak bagi kita boleh terbang. Macam Imam Yazid Bustami. Kerana apa? Kerana tahu dah, kalau dia terbang, dia nak terbang kan setiap. Sikit terbang, sikit terbang. Dia teruk pergi, dia sepeda keluar. Dah boleh terbang. Tu Yazid Bustami, dia tak terbang selalu. Kadang-kadang, nak pergi muka dia terbang. Nak pergi bidai belum, orang tak terbang. Ni rumah tinggi 3-4. Terbang. Tak tunjuk kau orang. Usahkan dia lah ustaz kan. Wali. Nampak kan? Dia pada tempat-tempat tertentu dia digunakan. Jadi perlulah. Yang pertama, ya, kita punya benda tadi. Kitab tu mukhtasar. Yang mula dengan kitab yang rendah dulu, kemudian baru naik yang tinggi-tinggi. Kemudian yang kedua, istiqdat kita, kemampuan untuk kita terima. Yang ketiga, guru kita yang mantap. Baik, cukup yang itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Masuk sikit berkenaan dengan ilmu mantik. Ada orang marah ilmu mantik. Ngaji ilmu mantik ni buat apa dia kata? Ilmu mantik ni dia kata ni semua sesat. Semua Yunani punya ni. Lepas tu dia kata imam-imam pun marah ngaji ilmu mantik. Dia kata apa? Ada 3 pandangan ulama berkenaan dengan ilmu mantik. Dia kata jawazu ishtighal bih. Boleh untuk ishtighal dengan ilmu mantik. Ini pandangan pertama. Harus. Kepada siapa? Liman kamula aqluh. Siapa yang sempurna akal dia. Wa marasal kitab was sunnah bihaitsu la tu'athiru fihi ara' al-falasifah. Maksudnya kalau dia tak terpengaruh dengan pandangan para siapa, boleh untuk istighal dalam ilmu mantik. Ini kena faham dia dok. Tadi saya kata. Yang kedua, mustahabbul istighal bihi 'inda ghairi al-fuqaha. Sunat. Ini kata pandangan saja ni. Ini sebagai ulama kata sunat istighal. Kita nak sibukkan diri kita dengan ilmu mantik kepada bukan selain daripada fuqaha. Maksudnya selain daripada fuqaha boleh untuk istighal dalam ilmu mantik. Amma al-Imam al-Ghazali qala man la ma'rifata lahu bil mantiq la yusiqu bi'ilmi. Nampak? Siapa tak ada ilmu mantik dengan percaya ilmu. Imam Ghazali sampai kata macam ni. Siapa tak ada mantik dengan percaya ilmu. Hak dia cakap tu mengarut, kadang-kadang jadi tanaqud. Saat dia cakap tu, saat dia cakap kau ni. Tadi cakap lain ni. Lepas tu ni cakap lain pula. Itu penting ilmu mantik. Untuk apa? Untuk nak betulkan akal kita daripada melakukan kesalahan dalam cakap. Yang ketiga, tahrimul istighal tu. Yang pertama tadi kata harus saja. Yang kedua kata mustahab pula. Tapi kepada siapa? Ghairul fuqaha. Selain daripada fuqaha. Yang ketiga kata haram tu istighal. Baik, sekarang kita nak bincang tadi. Yang mana bincang bab apa ni? Yang kata harus, haram, mustahab ini mana? Tu kata kena mengaji dengan guru. Kalau baca kitab ni saja pun tak ada juga. Baca-baca ni, oh rupanya perbahasan kita mengaji tasawurat, tasdiqat, apa semua ni, kuliatul qams. Apa dia lagi? Ada dalam kuliatul qams sebelah dia ada jinsul qarib, jinsul ba'in. Semua tu kita duduk mengaji. Jadi pening kepala habis semua. Dia kata rupanya ada 3 pandangan. 3 pandangan rupanya mengaji mantik ni. Jawaz, mustahab, haram. Saya ambil haram lah. Lepas tu saya tak pergi dulu. Saya mengaji mantik, saya pergi tak dulu lah. Sebab apa? Sebab saya ambil pandangan dengan haram. Sebab bila ada ulama sebut ada 3 pandangan, jadi kita ni mustahil. Ijtihad nak untuk pandangan mana. Ni orang ni ambil buku-buku mantik yang keras sikit. Buk tak apa. Katok tak apa. Bingung, tak faham langsung. Kadang ulama dimasukkan tadi pada yang dimasukkan oleh para ulama harus istighal, mustahab istighal, dan kemudian haram istighal. Tadi dalam bahagian apa? Bahagian Yunani lah, mantik Yunani yang haram tadi ni. Yang tu yang ulama bincang. Bukan mantik yang kita duk mengaji dalam kitab yang di kuliah Usuluddin. Mantik apa dia ni? Bukan mantik Yunani dulu ni. Yang kuliah Usuluddin akidah falsafah, dia akan ada juga mengaji bahagian mantik Yunani. Kemudian rob balik mantik tersebut. Mana yang tak kenal? Faham tak? Ni mantik yang asal, yang kaedah yang asal, tasawurat, tasdiqat, apa semua sekali. Apa itu ilm, apa itu waham, apa itu syak, semua dibelajarkan dalam bidang ilmu mantik. Dibahaskan satu persatu maksud dalam apa yang dimasukkan istilah ilmu itu dan sebagainya. Apa haram kita mengaji benda tu? Itu kan yang ulama bincang, kata ni haram, ni mustahab mengaji. Yang ni pula jawaz, qiyas aulawi, qiyas dan sebagainya juga ada dalam ilmu mantik. Juga masuk juga iktibas juga ambil di dalam ilmu usul fiqh. Patut usul fiqh antara yang paling payah ilmu dia. Kerana apa? Kerana masuk semua ilmu. Usul fiqh dia masuk semua sekali ilmu. Lughah pun ada, mantik pun ada,
Sebab tu nak baca ilmu usul fiqh, mau tak mau kena juga menguasai lughah dan juga ilmu mantik. Kalau tidak baca kitab usul fiqh, taklah. Dah faham? Dan bila tak reti usul fiqh, tak payah lagi lah nak baca kitab fiqh. Sebab tu bila baca kitab fiqh, bila ulama sebut sekian-sekian hukum dia sekian-sekian, maka ada orang yang kadang-kadang terbelak, kata betul ke hukum ni? Sebab apa? Sebab tak mengaji usul fiqh. Dia ingat ulama tadi keluarkan hukum, gini tu pikat kedai kopi ke? Oh, gabu janggut. Oh, ni hukum dia no tu pun dah kan. No, lepas tu ish. Saya rasa saya rasa. Ingat buat bulai ke apa? Kalau macam tu pandangannya, maksud dia cetek, tidak tahu tentang pengetahuan bagaimana mustahid keluarkan hukum. Siapa mustahid? No? Maksudnya kalau kita tengok balik seorang ulama yang nak keluarkan sebuah kitab fiqh, maka kita akan nampak masya-Allah dia ni tabahur. Orang yang cukup luas ilmu dia dalam bidang semua sekali, termasuk fiqh, lughah, kemudian ilmu usul, kemudian ilmu berkenaan dengan akidah, ilmu berkenaan dengan bayan ma'ani, kemudian ilmu mantik dan sebagainya. Karena susunan perkataan tadi pun akan memberikan kesan. Ta'rif yang akan diberikan oleh ulama berkenaan dengan air, ta'rif berkenaan dengan mandi, ta'rif berkenaan dengan wudu. Penting benda tu. Nak guna mana? Usul fiqh, nak guna mantik dalam bab ta'rif. Dia tak? Betul tak? Rasmu kan? Ni ta'rif kan ni rasmu. Dia panggil rasmu tam. Ni ke ta'rif. Jamek manik nak panggil ta'rif tu dalam perkataan ta'rif. Ada yang disebut sebagai ta'rif. Contoh, al-insan hayawan natiq. Ta'rif ke rasmu? Jangan. Contoh, orang tanya al-kalam. Ma makna al-kalam fi al-lughah al-arabiyyah? Jangan sebut apa? Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Tidak. Itu dia. Itu bagi apa? Itu ta'rif. Tapi kalau sebut ma huwa al-kalam? Al-kalam yanqasimu ila thalath. Al-ismu, al-fi'lu wal harf. Itu ta'rif tak? Itu tak ta'rif. Tapi dia panggil apa? Dia panggil rosam. Termasuk dalam ilmu rosam. Tapi dia panggil ta'rif juga, termasuk dalam bahagian ta'rif. Maksud tak dia nak salahkan dia. Boleh faham? Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tiga hukum yang ulama letak berkenaan istighal dengan ilmu mantik adalah hukum berkenaan istighal dalam mantik Yunani. Mantik yang diharamkan, bukan ilmu mantik yang kita belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Lepas tu kalau kata kita mengaji di Al-Azhar Asy-Syarif, zaman Syekh Abdul Halim Mahmud, kata Syekhuna Al-Allamah Syekhul Akbar Al-Imamul Akbar Syekh Ahmad Tayyib, ketika dia mengajar di Masjid Al-Azhar sebelum jadi Syekhul Azhar, dia mengajar di Masjid Al-Azhar dalam bidang ilmu mantik. Dia mengajar mantik. Antara pakar mantik di bumi Mesir, kata Syekh Salim Abu Asi, yang masih lagi wujud zaman sekarang, yang paling alim kata dia adalah Syekh Ahmad Tayyib. Paling alim. Lepas tu kalau siapa ikut kelas mantik Syekh Ahmad Tayyib, Masya Allah, tabarakallah, tak pernah jumpa kelas yang paling mudah dia punya ringkasan. Kitab besar tu, kitab syarah Sulam, syarah Sulam yang besar diringkaskan oleh Syekh dalam satu muka surat. Contoh dia, satu perbahasan yang luas, satu bab yang luas dalam 3, 4, 5 muka surat, diringkaskan dalam satu muka surat saja. Kemudian dibuat dalam bentuk peta bintang. Dilukis di depan kami, lukis. Lepas tu dia terang, ni max, sini. Mudah nak apa? Tapi aku tak lukis. Lu buat sempoi waktu tu kan. Lepas tu pasal Misal bila dah habis kelas. Bila dah habis kelas, jumpa dengan masuk kelas Syekh Salim Abu Asi. Syekh Salim Abu Asi sebut apa? Dan Syekh Salim ada kan di Masjid Azhar. Kita mengajak hari Ahad dengan hari Rabu. Mengajak kitab Kharidah, kitab apa ni? Kitab Kubra Yaqiniyat. Kubra Yaqiniyat Imam Syekh Said Ramadan Putri kan. Dia sebut dalam kelas dia, kata pakar mantik di bumi Mesir sekarang ni adalah Dr. Ahmad Tayyib, Syekh Ahmad Tayyib. Allah besar tu tak ikut pada awal, dan kemudian tak ambil apa yang dia tulis ketika berada dalam pengajian. Kita tulis topik yang dia cerita lah, tapi tak tulis rosam dia tulis tu. Dia tulis apa ni, qaritah, bentuk peta minda yang dia tulis tu kita tak tulis. Sangat rugi. Dan ni payahlah nak mengaji dengan dia. Kalau sibuk lah. Sebab tu pulunlah kamu untuk mengaji dengan ulama-ulama Azhar sebelum mereka disebut.
Ramai ulama-ulama yang kamu sangka kamu rasa lepas ni boleh ngaji, kamu tengok-tengok kamu tak ada nama ngaji. Antara Syekh Muhammad Taib, antara Syekh Ahli Jumaah, yang kita tak sempat dah mengaji dengan dia. Hanya sekadar dalam beberapa kelas pengajian. Itu pun dalam bentuk umum, bukan dalam bentuk talaqi kitab harfan bihafin. Berbeza dengan syekh-syekh kita yang dulu, Syekh Amru Buddani, Syekh Ahmad Haji, Syekh Usama Al-Azhari, syekh-syekh kita yang lain yang di Al-Azhar, Syekh Iman Affan, yang mana belajar dengan Syekh Ali Jumaah. Tengok kesannya jadi macam mana. Semuanya adalah nujum fi Al-Azhar Al-Syarif. Semua jadi kaukab min kawakibi Al-Azhar. Tidak, semua jadi salah satu bintang di dalam Al-Azhar Al-Syarif. Lepas tu kata guru kita Syekh Fatih Hijazi, dia kata apa? Ada seorang lelaki ni duduk di Amerika. Dia orang Mesir. Dia duduk di Amerika Syarikat. Sampai di Amerika dia kata semua orang main tanya soalan kat dia. Semua orang main nak tanya kat dia. Sikit-sikit main tanya, sikit-sikit main tanya. Apa hukum dia Syekh? Sebab kita balik Malaysia lah. Pakai serban sikit, pakai jubah lagi. Allah, mudah tak kat tengkok, dua pula mudah. Kemudian orang kampung pakai tanya habis semua. Orang kampung, orang bandar, semua pakai tanya. Ustaznya apa hukum dia? Kita pun jawab dengan mengikut pandangan daripada 5 mazhab. Tu dia. Dari nama mazhab Ja'fari dia. Bawa keluar habis semua. Yang saya mengaji, mau cerita habis semua. Oh, semua. Dia kata saya duduk di Amerika Syarikat macam tu. Hebat. Orang semua pakai main tanya saya. Tapi saya heran. Kata bila saya balik ke Mesir, tak ada seorang pun main tanya kat saya. Orang buat tak layan saya. Kenapa ni Syekh? Dia bertanya kat Syekh. Syekh dia kata apa? Ya betul lah. Kamu duduk di Mesir, kamu duduk di Amerika Syarikat, kamu seumpama lilin di tengah kegelapan. Jadi semua kekatu pergi lilin tu. Tapi bila kamu main ke Mesir, kamu seumpama lilin di bawah matahari. Jadi orang nak guna lilin tak lagi? Tak ada, orang guna matahari. Faham tak? Tu bagi balap. Jawapan pun jawapan yang baik. Sebab tu penting balap. Saya masuk sikit-sikit no? Boleh tak? Nak bahas 3 ilmu ni letih. Jadi saya masuk sambil-sambil tu. Lepas tu penting, balaghah pun penting. Mantik penting untuk apa? Nak betulkan kita punya pemahaman bahasa percakapan kita. Bukan bahasa percakapan. Otak kita nak susun macam mana kalam yang paling tepat sekali. Dan pemilihan kalam pula nak ambil mana? Ambil balaghah. Tu dalam pemilihan kalimah. Tadi dah elok dah dalam otak, cantik dah nak susun. Tapi bawa keluar kalimah bodoh nak mampu susunan. Otak cerdik, bila cakap bodoh. Maksud dia balaghah tak kenal. Macam mana contohnya? Mengaji cerdik, jayyid jiddan, jayyid, mumtaz, ala tul, ala gambir, semua. Jadi bila dah sangkat dah semua mengaji, okey, dah semua dah sangkat sangat. Tapi bila balik kampung, duduk atas mimbar, bercakap benda yang tak kenal dengan orang kampung. Contoh, dia cerdik dalam bahagian apa? Fiqh Mukharrar. Fiqh Mukharrar mengaji di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Dia Masjid Al-Azhar tak mengaji Fiqh Mukharrar di Al-Azhar Al-Syarif di Jamiah. Kemudian ilmu macam-macam dalam kepala. Akidah falsafah. Dia kuliah Usuluddin akidah falsafah. Masuk mantik Yunani apa? Naik atas mimbar cerita pasal mantik Yunani. Mantik Yunani haram dipelajari. Orang kampung haram dan minta nak memang nak datang. Lagi ni tidak. Okey, apa tidak? Okey, kerana yang menyampaikan tadi tak kenal pada maksudnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Tu Nabi sebut tu berkenaan balaghah. Tidak. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Yang pertama Nabi nak suruh kita susun dalam otak kita dulu, dalam ilmu mantik. Macam mana nak jaga kalam kita daripada salah? Nak bagi orang tak rot kalam kita. Kamu tulis dalam Facebook, kamu punya status dalam satu-satu ilmu, kamu kena kaji dulu, betul ke tak betul kamu tulis ni. Sebab kalau kamu tulis tak betul, tiba-tiba orang rot kamu nak balik payah. Dia. Jadi kamu kena susun elok-elok dah. Kalam tadi elok-elok dah. Kalau tentang ilmu fiqh, kamu nak buat satu ilmu fiqh dalam status, tulis tu kena mantap. Bila orang tanya apa boleh jawab balik, boleh bala balik. Menang kita juga. Kenapa? Kerana bahasa kita betul. Tapi kalau bahasa tak kenal, maksudnya mantik dia tak apa nak susun guna elok. Sebab dia tak boleh nak susun kalimah ni betul tak betul. Dia tak boleh nak beza mana satu yang betul tak betul. Supaya ada seorang dalam satu cerita Hindustan, cerita dia hati masuk mantik juga ni. Seorang lelaki telah ditahan, masuk dalam penjara selama 23 tahun. Nama dia Pratap Singh. Santai ke Ustaz? Allah malam.
Nama dia Pratap Singh. Dia Pratap Singh, dia orang tu. Tiba-tiba orang pergi buh nama dia dengan nama lain. Buhlah nama Ranjit, no? Ranjit ataupun Raju ataupun Raja Gopal. Buh dia dengan nama yang lain tu. Sebab pasport dia ditukar. Sebab nak kita nama dia, ditukar pasport dia dengan nama yang lain, sedangkan nama dia bukan nama tu. Boleh faham? Jadi bila masuk mahkamah, dia nak kata dekat orang nak salah. Dia nak buat tuduh pada bersalah kan? Dia nak tuduh pada bersalah. Jadi bila dia kata, wahai Raja Gopal, kamu buat sekian kesalahan. Kawan ni kata tak benar. Pembela kepada pendakwa ni, pendakwa ke pembela? Peguam bela kan? Peguam bela kepada si Vir Pratap Singh ni. Dia buat apa? Dia nak tarik balik, nak tengok betul ke nama dia tadi ni sebagai nama Raja Gopal tadi, ataupun nama dia Vir Pratap Singh. Dah orang panggil Raja Gopal. Lepas tu dia tak ngaku dah, tu bukan nama saya. Dia marah. Dia kata, kenapa kamu nak marah? Ni pendakwa ni, kenapa kamu nak marah? Sedangkan nama kamu memang Raja Gopal. Ni dalam pasport. Pasport ni dia boleh tipu. Sebab dia kerajaan. Kerajaan India lah. Jadi bila kata macam tu, terus pada ketika tersebut, peguam bela tadi, dia kata kepada si pendakwa ni. Ni boleh terjang, boleh faham cerita ni? Dia kata kat pendakwa tu contohlah nama dia, nama apa India kat sedar-sedar ni, Syahrukh. Syahrukh. Tiba-tiba dia tak panggil dengan nama Syahrukh. Nama sebenarnya Syahrukh. Tak, dia panggil lain. Dia panggil Linggam ataupun Babas, kan? Dia panggil, wahai Linggam, wahai peguam yang bernama Linggam. Dia kata, Linggam apa nama aku? Nama aku apa ni? Syahrukh, kan? Linggam. Minta maaf silap. Lepas tu sekali lagi, wahai Linggam, saya Linggam lagi. Dan aku keramtik pada orang. Duk Linggam lagi. Nama aku Syahrukh. Nak pula pasport. Bila dia panggil yang kali ketiga dia panggil, wahai Linggam, saya nak menerangkan. Dia bangkit tu, marah. Dia marah apa? Hai, saya dah berapa kali dah abang pada kamu, nama saya bukan Linggam, nama saya Syahrukh. Baik, dia kata kamu marah bila saya sebut nama kamu 3 kali. Saya panggil nama kamu yang salah. Bayangkan seorang yang dipanggil nama dia 23 tahun dengan nama yang salah, takkan dia tak marah? Oh, nampak? Menang tu kat itu kan? Menang kat nama tu kan? Maksud dia tak marah tu, ilmu mantik tu. Dia nak susun balik, nak tengok kawan ni nak jawab dengan cara macam mana. Sedangkan tadi kawan tu sendiri yang kata, betul tak? Dia sendiri yang kata kepada orang yang dengar nama dia, kamu nak marah apa? Sedangkan nama tu yang dipanggil kepada kamu 23 tahun. Kamu nak marah, saya kata tadi. Tapi dia tengok kawan ni nak jawab balik dengan cara yang sama. Dipanggil dibuat dengan cara yang sama juga. Dia pun dipanggil dalam ilmu mantik juga. Lepas tu mantik sebenarnya penggunaan dia luas lah penggunaan mantik ni. Lepas tu kalau orang yang mengaji mantik sungguh-sungguh, dia boleh untuk nak betulkan dan juga nak tengok kesalahan pada orang yang bercakap di depan. So kalau orang tu bercakap di depan kita boleh nilai sama ada kalam ni betul ataupun tidak berdasarkan ilmu mantik. Dia faham? Lepas tu kalau kata kita contoh, kalau ada orang kata, jahat sungguh lah semua orang-orang di Malaysia ni, jahat sungguh mereka semua. Kenapa mereka jahat? Kenapa mereka jahat? Kalau kita nak kata satu kampung tu orang jahat, saya pun tak bagi contoh ni. Contoh ni. Jangan. Nak bagi contoh apa Ustaz? Kita nak bagi contoh apa? Contoh mudah macam ni lah. Jahat Malaysia bayar. Lari jahat tasawuf. Dah nampak lah maksud tasawuf sikit. Ada orang kata tasawuf ni sesat. Dia tasawuf sesat, dia kata. Sesat sungguh tasawuf itu. Kenapa sesat? Kerana dalam tasawuf ada orang yang campur lagi perempuan ketika berzikir. Ada yang pelik lah, saya tengok tasawuf ni pelik. Kenapa pelik? Adakah pelik tadi menyebabkan kamu kata salah? Ya. Tadi saya kata memang teruk lah tasawuf. Dalam tasawuf ada orang yang kadang-kadang buat tarikat dia kemudian untuk dapat duit.
Ada yang buat tarikat di kampung saya. Orang tu buat tarikat untuk apa? Untuk nak campur lagi perempuan, berzina ramai-ramai, tukar lagi bini. Oh gitu. Kita kata kalau macam tu, kata teruklah. Kalau kamu hukum dengan tasawuf saja, kalau kamu hukum dengan seorang yang buat dalam tasawuf benda tak elok, kemudian kamu nak hukum semua dalam tasawuf tak elok, tak kena. Maksudnya kamu telah tasawurkan satu benda yang juz'i itu jadi kulli, tak kena. Faham tak? Benda tu juzuk saja dalam bahagian tertentu. Tiba-tiba kamu nak kullikan semua sekali dalam seolah-olah mengatakan bahawa semua sekali mereka ni adalah jahat. Tak kena. Seumpama apa? Ini bagi umpama apa? Umpama dia dalam Islam. Dalam Islam ada orang berzina lah. Ya, ada orang berzina. Ada orang merompak. Ya, ada orang merompak. Ada orang yang melakukan kesalahan sekian. Ya, ada. Baik, adakah kamu nak kata Islam itu salah? Disebabkan orang Islam buat salah. Ini orang baik. Jawapan yang baik bagi soalan yang baik adalah soalan yang baik. Sebab tu orang yang bila kita bagi jawapan dengan soalan, dia kata ni bukan jawapan, ni soalan balik, maksud dia tak mengaji nanti. Tidak. Saya tak mahu nak kata siapa kan. Ada orang yang bila kita orang tu dia nak pertahankan hujah dia. Tiba-tiba kita tanya soalan kat dia, dia kata ni buat apa tanya soalan? Bagilah jawapan. Soalan saya itulah jawapan. Faham tak? Soalan saya itulah sebagai jawapan saya. Tapi kadang-kadang tak faham. Maksud dia mantik dengan asas pun tak kerti. Kemudian nak bahas isu tinggi-tinggi, buang masa. Buang masa bercakap dengan orang macam tu. Boleh faham tak? Saya tak kata apa-apa. Umum. Boleh faham? Jadi sebab tu kalau kata kita mengaji betul-betul ilmu mantik, kita boleh tengok betul-betul kullu, bahagian berkenaan kulli, juz'i dan sebagainya. Kita tak akan letakkan hukum sewenang-wenang. Contoh, saya ambil satu hukum masalah yang mudah. Contohnya hadis kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Kalau orang tidak mengaji mantik, kalau dari segi lughah, yang kita tahu kullu tadi, kullu bid'atin, ya kullu jadi mudhaf. Bid'atin mudhaf ilaih. Tidak. Kullu bid'atin. Okey, selesai. Baik, kalau masuk mantik pula, kullu ada banyak pembahagian. Tidak. Ada kullu majmu', ada kullu jami'. Kullu man 'alaiha fan. Semua orang akan hancur. Siapa kullu ni? Kullu ni kullu apa ni? Kullu jami'. Maksud semua akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Baik, samakan dengan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Kemudian ayat betul ke kullu tu kullu jami'? Kullu man 'alaiha fan. Fan tadi maksud dia apa? Fana lah, maksud dia fana, dia akan hancur lah. Tidak akan ada yang baqa. Semuanya akan hancur dan akan mati maksud dia. Kita terjemah dalam bentuk mati lah. Semuanya akan mati. Tidak akan ada yang kekal. Baik, sekarang kita nak tanya, ada tak yang kekal? Ada tak yang kekal? Apa yang kekal? Ajmuz zana, betul tak? Ada yang kekal kan? Ajmuz zana. Tulang apa ni? Tulang belakang kita. Tulang pinggul kita. Sebesar biji sawi yang akan ditinggalkan oleh Allah Ta'ala untuk kekal. Kemudian apa lagi? Syurga, neraka. Akan fan tak juga? Kullu man 'alaiha fan. Ya, syurga, neraka ada dari sekarang? Ya, ada. Sudah ada sekarang. Apa dalilnya? Banyak dalil. Dalam hadis Nabi SAW. Bila Nabi sebut dalam hadis, siapa yang ambil ayat semayang dengan cara yang baik, kemudian dia baca doa selepas ambil ayat semayang tadi, doa yang kita baca selepas ambil semayang, kemudian Nabi sebut apa? Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Akan dibukakan kepada dia 8 pintu syurga. Maksudnya pintu syurga ada lagi. Takkan buka saja pintu syurga. Buka pintu syurga tak ada. Macam mana boleh nama pintu syurga? Samaniyatu abwab al-jannah. No? Bila Nabi kata boleh buka, siapa baca doa ni akan dibuka 8 pintu syurga. Jadi bila 8 pintu syurga dibuka, maksudnya syurga dah ada. Betul tak? Kemudian apa dia lagi? Banyak lagi dalil-dalil yang kata syurga dah ada. Syurga akan hancur tak dalam ayat tadi? Tak akan hancur. Jadi kullu ni kullu apa? Kullu jami', kullu majmu', no? Kullu majmu'. Sebab majmu' ni tidak semua satu persatu afrad tadi. Boleh juga kalau kita kata kullu tu kullu jami'.
Maksudnya penting juga lurah. Kenapa? Karena kullu man jami', maksudnya kalau kita takdirkan kullu man 'alaiha fan, kullu man yasluh 'alaihi an yafna. Boleh untuk hancur. Bila sebut setiap satu benda boleh untuk hancur, termasuk syurga dan neraka sekalian. Maksudnya jami'. Semuanya boleh untuk hancur. Tapi kalau kata kullu tu majmu', maksudnya semua akan hancur kecuali benda-benda tertentu yang tidak akan hancur. Seperti syurga, neraka, seperti jasad para anbiya, seperti anjbu zanah yang ada di belakang kita, tulang yang kecil tadi yang akan tumbuhkan balik badan kita nanti daripada situ. Dia faham? So dari segi pemahaman lurah akan keluarkan hukum daripada masalah tersebut. Sebab tu bila ulama bahaskan hukum, penting dalam masalah lurah. Bila disebutkan kul la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Siapa tak faham lurah, maka dia akan tuai hujung para ulama. Orang yang tak faham lurah seperti sahafiyun, wartawan-wartawan, orang-orang yang menulis dalam akhbar, contohnya yang lebih faham bahasa Arab, seperti orang Arab sendiri. Bila tengok orang ni baca sikit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, dia kata bila buka dalam kitab fiqh Hanafi, Imam Hanafi kata tidak apa, tak ada masalah kalau dia tak ni. Kalau dia tak baca Fatihah pun tidak ada masalah. Tak batal semayang dia. Tak batal semayang dia. Cuma berdosa. Dosa sebab apa? Sebab Fatihah tadi dengan hukum zanni. Bila hukum zanni, hukum jadi wajib. Dia tak ada fardu, tapi wajib. Bila fardu, bila wajib, kena buat. Kalau tinggal, dapat dosa tak? Dia dapat dosa. Dia tak? Dapat dosa. Jadi dia kena buat juga. Cuma kalau dia tak buat, batal dia semayang dia? Tak batal. Mai Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i kata pada solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah siapa tak baca. Dari mana dia ambil ni? Daripada pemahaman, dari bentuk syarh hadis. Mai mana benda tu dia faham? Dari segi mantik. Dari mantik, dari segi penyusunan kalimah Nabi SAW, dan juga dari segi waqi'. Akan disusun pula dari segi waqi'. Waqi' kalimah tersebut. Waqi' dia apa dia? Nabi baca Fatihah ada setiap kali semayang. Dan Nabi baca setiap kali semayang, Nabi baca Fatihah. Jadi bila Nabi baca Fatihah, maksudnya dalil menunjukkan istiqra' yang dibuat oleh para sahabat. Istiqra' pun termasuk dalam mantik. Istiqra' yang dibuat oleh para sahabat Nabi, semuanya membaca Al-Fatihah. Cuma yang bincang tak mana? Tam bismillah, baca ke tak? Tu ya. Dia tak? Tam bismillah tu baca ke tak? Sebab ada sahabat yang sebut sallaitu khalfa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar. Wa lam yaqra kulluhum yaqra bilhamdulillahi rabbil alamin. Tak sebut bismillah. Jadi dia kata, jadi baca alhamdulillah tu. Ada ulama pula faham daripada hadis tadi. Ya memanglah, kalau dia sebut bismillah, faham banyak lagi. Baca Baqarah kenapa? Kalau kata aku semayang belakang Nabi, belakang Sayyidina Umar, belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semuanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Surah apa kan? Surah apa dia baca tu? Dia baca bismillah. Tu yang rawi lah. Lepas tu rawi tu pilih yang ambil yang ayat selepas tu yang bagi orang faham. Sebab bismillah setiap ayat ada, setiap surah ada, betul tak? Sebelum surah Al-Baqarah, sebelum mula surah Al-Baqarah ada bismillah. Sebelum mula surah Ali Imran pun bismillah. Sebelum mula surah-surah yang lain, surah yang pendek sekali, surah Al-Kautsar pun mula dengan bismillah. Jadi kalau mula bismillah, jadi orang boleh takdir macam-macam. Jadi sebab tu ditaksiskan terus dengan dikaitkan terus dengan surah apa? Surah Al-Fatihah. Nak bagi orang faham. Jadi ada ulama yang faham daripada segi itu. Faham tu ambil daripada mana? Daripada mantik. Dia faham? Daripada mantik untuk apa? Untuk nak tengok kalam ni betul ataupun tidak. Sebab tu kalau orang dia tidak mengaji benda ni, dia tidak boleh nak bezakan kalam ni betul ataupun tidak. Dan kalam ni ambil daripada mi'yar ilmu ataupun tidak. Kemudian dia akan tulis hukum dengan hukum yang ada dalam kalam tu. Atau ada seorang lelaki kata Syekh Yusri, sebab tidak ada ilmu, dia semayang di belakang seorang imam yang cukup mantap dalam ilmu qiraat. Tu imam tadi baca ilmu qiraat, kemudian dia di sahafi, penulis, wartawan, tulis dalam satu akhbar. Esoknya dia tulis dalam akhbar, tulis apa? Dia tulis kena tahan imam ni kerana baca Quran tak kena. Tak kena dengan apa yang ada dalam resam yang dia baca, dengan riwayat Hafs anak Asim. Jadi bila dia baca yang tu, dia tengok-tengok tu imam baca tak kena. Tak kena dengan apa yang dia ada, terus dia hukum. Dan kemudian apa yang berlaku, tu imam tu tadi tanpa usul periksa terus ditahan dan tidak lagi dibenarkan untuk jadi imam di masjid tersebut. Sedangkan tu imam tadi adalah orang yang hebat dalam ilmu qiraat.
Sudah hanya orang itu tak kerti dalam satu ilmu, maka dihukumkan menderita. Seperti mana sebahagian orang yang tak kerti dalam ilmu berkenaan dengan khilaf dan sebagainya, meletakkan tulis hukum kepada ulama-ulama ni semuanya mutafarriqah. Semua ni jenis sesat. Sebab apa? Berpecah. Kawan ni sebut jadi, kawan ni sebut jadi, kawan ni sebut jadi. Islam mana ni? Mana wahdatul din? Tang mana kesatuan agama kita ni? Tak ada kesatuan agama. Sebab tu bila ada seorang lelaki bertanya kepada Syekh Muhammad Awam dalam kelas ni, dia kata, Syekh, kenapa kita tidak boleh tauhidkan mazhab? Tauhidkan mazhab dia senang. Jadi ni mazhab Syafi'i, kawan ni Maliki, kawan ni Hanafi, kawan ni Ahmad Ibn Hanbal. Apa kata kita tauhidkan satu saja? Orang Singapura mazhab Singapura, orang Malaysia mazhab Malaysia. Tak payah mazhab Syafi'i pak, mazhab Malizi. Jadi kata Syekh Muhammad Awam, Syekh Muhammad, gila kalau kata orang tu nak macam tu. Kenapa gila? Yang pertama, mukhalafah dengan waqi' yang disebutkan oleh, yang ditunjukkan oleh syarak. Waqi' yang Allah Ta'ala tunjukkan dari segi di depan mata kita. Baik, ayat berkenaan dengan salah satu qur'u. Salah satu al-qur'u. Kalau salah satu qur'u tadi ni, qur'u maksud daripada mushtarak, tidak? Kalimah mushtarak dalam bahasa Arab ada dua maksud, tidak? Ada maksud haid, ada maksud tuhur. Ada dua orang imam di kalangan sahabat yang keluarkan pandangan. Seorang yang bernama Ibnu Umar dan seorang lagi bernama Ibnu Mas'ud. Tidak? Dua-dua Abdullah Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Mas'ud. Seorang di kalangan mereka berpandangan kata at-tuhur, al-quru. Quru tadi bermaksud tuhur. Seorang lagi bermaksud dengan haid. Kata Syekh Muhammad Awam, adakah Allah Ta'ala tidak mengetahui bahawa akan ada dua orang sahabat ni akan khilaf dalam masalah quru? Lelaki itu jawab apa? Ya, sudah tentu Allah Ta'ala dah tahu dalam ilmu Allah Ta'ala bahawa akan ada dua orang ni yang akan khilaf dalam masalah quru. Baik, kalau Allah Ta'ala nak jadikan sebagai wahdah al-mazahib, nak mazhab satu saja, kenapa Allah Ta'ala kena sebut quru? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut tuhur, haid, sebut kat situ? Tak ada orang khilaf. Tidak. Kan senang gitu. Maksudnya Allah sendiri yang berkehendak untuk ada khilaf. Tidak. Yang tu yang kita kena faham ni. Khilaf tadi bukan khilaf mazmum, khilaf mahmud, untuk nak buka ruang perbincangan, nak beritahu agama Islam bukan macam Yahudi dan Kristian. Islam agama yang luas untuk perbincangan dan juga agama yang terbuka untuk kamu fikir. Islam agama al-aql. Lepas tu Islam ni agama akal. Lepas tu orang mengaji mantik, tujuan dia benar untuk faham Islam. Tu yang paling utama sekali. Lepas tu hadirin dirahmati Allah, kata Syekh Amr Wildani, seorang tadi tidak akan dikira sebagai guru yang elok kalau kata dia mengajar tapi tak sampai pada maksud. Mengajar mantik lah tadi pandai lurah, tak kena juga. Dia buka kitab mantik, bubur-bubur lurah cerdik. Jadi agak berat juga. Buka kitab fiqah, 5-6 tahun mengaji fiqah, habis-habis mengaji fiqah, cerdik tak mantik. Kok mana ni? Lepas tu guru dia buyur ke mantik, kerja duk mantik je dalam fiqah. So, ada masuk ilmu mantik kok ni, masuk kok ni. Ni ilmu ni dibahas dalam masalah tasawuf, dalam tasdiqah. Itu apa tu? Dan ni murid cerdik kok tu. Kena tak dengan dia punya perbahasan ni? Tak kena. Maka guru tadi bukan guru yang baik. Guru yang baik dia sampai kepada hadaf. Nak di mana nak sampai murid tadi? Faham? Jadi apa yang kita nak sampai dalam ilmu mantik sebenarnya? Kita nak kita faham dari tentang ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala terlalu luas, dan kemudian kita nak faham bahawa bila otak kita ni disusun dengan baik berdasarkan ilmu mantik yang kita belajar dengan baik, maka ketika tersebut kita akan mampu untuk susun ilmu tadi dengan cara yang terbaik dan nak sampaikan dengan cara yang terbaik. Lepas tu kata para ulama, idza sami'ta faqamish wa idza hadasta fafattish. Bila kamu dengar satu perkara, kamu tulis semua. Bila kamu nak sampaikan, kamu susun balik dan kamu pilih mana yang kamu nak sampaikan. Sekarang ni bila kata macam tu, maksudnya macam mana kita nak pilih kalam mana yang kita nak sampaikan. Sebab tu kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiba. Cukuplah seorang tadi boleh dikatakan sebagai penipu kalau kata dia cerita semua benda yang dia dengar. Maksudnya apa? Maksud tak susun langsung dalam otak dia dengan mantik yang dia ada. Benda mana yang patut dia sampai, benda mana tak patut dia sampai. Boleh faham? Seperti mana cukuplah sekat tu. Tak cerita banyak-banyak. Dia buat lah. Dia kata tu baru mantik. Wallahu a'lam. Tak mantik cukup dah.
Sampai dah ada yang cerita pertama. Cuma saya tak cerita apa. Siapa buat mantik? Cerita pilah sikit. Cerita pilah sikit. Siapa yang mula-mula buat mantik ni, Syekh? Siapa yang mula-mula buat mantik? Mantik ni zaman sebelum Nabi Isa AS. Sebelum Nabi Isa lagi. Maksudnya yang susun madrasah pemikiran ni sebelum daripada zaman Nabi Isa AS. Siapa tu guru dia yang pertama? Ni kena buka juga. Saya pun nama dia pun pelik-pelik sangat. Jadi ni. Yang pertama siapa dia? Dia nama dia apa? Sokrat. Sokrat. Dalam bahasa Inggeris dia berapa? Socrates, no? Itu bahasa Latin. Pandai aku kan. Bahasa Latin lah ustaznya dia. Maksudnya Socrates kan? Socrates. Dalam bahasa Arab dia Sokrat. Dia bercampur, dia kumpul anak murid dia untuk apa? Untuk mengajak pemikiran yang salah. Kutu pula dah. Dia kumpul anak murid dia dalam bentuk soal jawab. Dan kemudian dikumpul untuk nak bagi pening anak-anak murid. Itu antara tujuan. Sebab tu antara sebenarnya kalau kita kaji balik, Nabi dalam hadis Nabi ada mantik tak? Ya, ada mantik. Sebab tu Nabi larang kepada seorang yang berfikir seorang-seorang tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia fikir macam mana? Dia kata kadang-kadang orang ni dia akan fikir siapa yang buat aku? Kemudian siapa yang buat orang yang buat aku? Lalu dia bawa sampai kepada Allah Taala. Dia sampai siapa yang buat Allah? Yang buat kan? Antara contoh soalan-soalan yang tak betul ditanya. Dan Nabi dah beritahu dah. Bila ditanya siapa yang buat Allah Taala? Bila sampai soalan tadi Nabi kata istighfar kerana itu adalah syaitan. Syaitan dah cucuk kamu dah. Maksud Nabi dah ajak dah. Tang mana hak untuk kamu berfikir? Ada tempat yang kamu boleh fikir, ada tempat yang kamu tak boleh untuk kamu fikir. Dia faham tak? Sebab tu mantik dalam Islam ada had dia. Ada tempat tertentu yang kita bincang. Bukan semua tempat. Dia faham? Begitu juga ilmu tauhid. Nanti kita akan masuk. Ada tempat tertentu yang kita bincang. Sebab tu ilmu tauhid mengaji tentang apa? Tentang sifat Allah Ta'ala. Sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawi, sifat nafsiyah dan sebagainya. Jadi kita mengaji untuk apa? Kerana kita tidak mengetahui hakikat zat. Sebab tu kita mengaji sifat. Dia faham? Nak mengaji zat kan? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau kamu nak mengaji zat Allah Ta'ala, kamu tak akan sampai. Kerana zat Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Ya Allah ada zat. Allah ada zat. Tapi zat tadi maksudnya jasad kan? La. Na'udzubillah min zalik. Kalau orang yang kata macam zat dia di situ maksudnya yang mukhalafah dengan